Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 133 hingga 136, yang bermaksud dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itulah balasannya ialah ampunan, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Alhamdulillah. Tajuknya tazkirah pada hari ini adalah berkenaan dengan menyegerakan perintah untuk kita bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat surah Al-Imran yang saya bacakan tadi, ayat 133 hingga 136, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk menyegerakan memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala agar dapat meraih syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga yang mana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat indah dan penuh kenikmatan. Dia disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan ampunan daripada Tuhannya. Sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh insan-insan pilihan yang akan mewarisi surga tersebut, insya-Allah akan diungkap pula dalam kita pembahasan yang seterusnya. Kita ambil seringkas yang mungkin. Okey, golongan yang disebutkan di dalam bacaan saya tadi, iaitu surah Ali Imran ayat 133 hingga 136, di mana ada 4 golongan, 4 golongan yang Allah Subhanahu taala sebut ini, iaitu mereka ini akan mewarisi kepada syurga, di mana mereka ini yang dikatakan itu, yang dikatakan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4 golongan.
Empat golongan ini, yang pertama, orang tu iaitu mestilah bermurah hati. Yakni orang yang memurah hati ataupun mendermakan harta dia, di mana masa dia susah, dia senang, ya, dia terus melakukan, ya, sedekah, dan juga dia banyak menafkahkan hartanya ketika masa dia senang dan juga susah. Inilah orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ciri-cirinya. Okey. Jadi yang keduanya iaitu siapa? Iaitu orang yang mampu menahan diri ketika dia marah. Pada hari ini, ya, kita pun faham situasi hari ini, banyak orang, ya, bila ada satu masalah, dia stres, ya, dia tekanan, mungkin dia tak dapat kontrol diri dia, boleh jadi dia jadi macam-macam lah penyakit yang ada pada manusia ini. Kerana apa? Kerana dia tak nampak siapa yang dapat membantunya. Tapi kalau kita dalam Islam, kita yakin bahawa segala apa masalah yang kat dunia ini, kecuali mati saja, insya-Allah Allah akan bantu kita. Tapi kita kena ingat dia, insya-Allah. Dan bila mereka ni mampu menahan diri ketika marah, tak semestinya orang tu badan dia sasar ataupun tubuh dia kuat, ya. Bukan yang dimaksudkan menahan diri, dia tubuh dia kuat, sasar, jadi dia tak dapat menahan diri, Jadi orang-orang yang macam ni, biasanya dia nak tunjuk kuat, bila badan dia berketul-ketul sikit ke, siapa tak boleh ganggu dia. Sebenarnya salah. Yang kita ambil faham kat sini, yang dapat menahan diri ni tak kisah badan kuat, badan besar ke, badan tinggi ke, besar macam mana ke, tetapi apabila dalam masalah masalah yang berlaku, antaranya dianiaya ataupun difitnah dan segala macam, dia mesti menahan diri daripada sifat itu, dan dia mesti kontrol diri dia. InsyaAllah. Caranya kita dekat dengan Allah, kita beristighfar banyak-banyak, dan kita jadikan benda tu sebagai ujian untuk kita, insya-Allah, dan kita akan positif kepada itu. Jadi disebabkan itu, hadis berkenaan dengan ini, iaitu disebut laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di mana maksudnya orang yang kuat bukanlah orang yang banyak mengalahkan lawan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika marah. Ini nampak Nabi dah bagi gambaran macam tu. Jadi orang yang kuat itu bukan semestinya dia kena nak tumbuk orang, nak berlawan, tak. Dia sebenarnya melawan hawa nafsunya. Ketika dia marah, dia tundukkan diri dia, tundukkan hati hawa nafsunya yang amarah itu, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita, kalau Islam mengajar, apabila kita marah, dia ada beberapa peringkat. Bila marah, kita kena ambil ayat semayang, lepas tu kita marah lagi, kita kena baring ataupun duduk, dan seterusnya marah lagi, kita tidur. Dan bila kita ambil ayat semayang ni, bila marah ni, dia datang sifat yang panas dalam badan kita, dan apabila kita ambil ayat semayang, kita sejukkan balik badan kita. Sifat panas itu sebahagian daripada syaitan, dan kita ambil balik dan cool balik, down, bagi cool balik, insya-Allah. Okey, seterusnya yang ketiga, iaitu memaafkan kesalahan orang lain walaupun mampu membalas kesalahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyusrafa lahu bunyanun wa an turfa'a lahu darajatun falyafu amman zalamahu wa yu'ti man harramahu wa yasil man khata'ahu." Ini riwayat daripada Rawahu Tabrani. Siapa saja yang senang melihat bangunan yang dimuliakan dan derajatnya ditingkatkan, maka hendaklah ia mengampuni orang yang bersalah kepadanya, memberi kepada orang yang pernah menolak untuk memberi kepadanya, dan menyambung silaturahim kepada orang yang pernah memutuskannya. Inilah sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu Taala memberi ampunan kepada mereka. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Memang waktu dulu
memang dia miskin, dia tak ada apa-apa, dia tak pandai, dia bodoh, dia mengaji tak tinggi, tapi hari ini dia kaya, dia jutawan, dia hebat, dia jadi orang yang ternama, tapi dia tidak sombong. Tapi dia sebenarnya banyak orang fitnah dia, berkata begitu kepada dia, tapi hari ini dia maafkan orang lain. Itu antaranya ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah bahawa mendapat ampunan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong dalam ciri-ciri yang disebutkan ini. Dan seterusnya yang keempat, ini yang keempat ni susah sikit orang nak buat, iaitu kita bergegas memohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, sedar bahawa diri telah berbuat dosa, maupun dosa besar ataupun dosa kecil yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Diiringi tekad untuk tidak mengulangi lagi, iaitu bila kita buat salah dengan orang, kita mohon maaf cepat, ampun, lepas tu kita baru mohon ampun kepada Allah SWT. Jangan kita tak mohon maaf kepada dia. Kalau dia maaf tak maaf itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita dah pergi minta maaf kepada dia. Ini antaranya, kalau dia sedar bahawa pada waktu tersebut dia buat salah, dia terus mohon ampun kepada Allah. Ini antara ciri-ciri yang mendapat daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi di situ hubungkan lagi daripada hadis yang lain, panjang hadis yang nak sebut. Tapi riwayat ini daripada riwayat Ahmad yang bersumber daripada Abu Hurairah, yang mana dalam hadis ni saya ringkaskan di sini, seorang lelaki itu dia melakukan dosa. Dia bila melakukan dosa, lepas tu dia berdoa, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat dosa, maka ampunilah dosa aku. Kemudian Allah berfirman, hamba-Ku telah berbuat dosa dan mengetahui bahawa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan membalasnya. Maka telah Ku ampuni hamba-Ku ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok, tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah SWT yang sanggup mengampun dosa hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Bukan kata sekali, 2, 3, 4 kali, dan beribu-ribu, ratus ribu, juta kali pun Allah masih mengampunkan lagi. Tapi dalam satu hadis juga disebut bahawa Allah tak terima satu dosa yang ni mensyirikkan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam keadaan itu kita kena perhatikan bahawa bila ada, sama ada dosa kita kecil, dosa kita besar, sentiasa kita mohon ampun pada Allah SWT. Baiklah, untuk itu untuk kita sudahi kita punya tazkirah kita pada hari ini, iaitu Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman ini semestinya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam satu hadis dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahawa syurga yang diberikan, syurga itu yang mana luasnya itu antara bumi dan seluas langit. Masya Allah, tabarakallah, kita pun tak tahu langit itu luas banyak mana. Cuma yang disebut gambaran di situ, jadi kita ambil faham bahawa betapa luasnya dan tempat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini yang diberikan keampunan oleh Allah SWT. Jadi disebutkan Rasulullah bahawa sesungguhnya terdapat di dalam syurga nanti terdapat satu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, telinga kita, dan juga terbenak ataupun terbetik di hati kita. Kita duk teringat apa yang ada dalam syurga, kita tak boleh fikir langsung, tak boleh dengar, dan kita tak pernah terasa dengan hati. Itu syurga. Allah rahsiakan benda ni masa bila? Masa orang beriman nanti nak masuk ke syurga. Dan seterusnya lagi, bila pergi syurga nanti, dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber daripada Abu Hurairah, ada disebutkan bila masuk syurga nanti dia akan jadi muda sentiasa. Dia akan mendapat dua isteri, dia akan mendapat emas dan perak, dia akan mendapat macam-macam. Dan rupa mereka ni adalah rupa seperti laksana bulan purnama yang disebutkan di sini. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu di dalam syurga juga
pada hari Jumaat. Dalam syurga ada pasar dia, di mana setiap penghuni syurga itu akan pergi ke pasar dalam keadaan mereka pergi ke pasar, angin tiup, ya, tiup kena pipi mereka, kena badan mereka. Tetapi kalau kita di dunia ni, bila angin tu membawa kepada kekotoran, lekat, kita kena balik basuh. Ni tak. Kalau kat syurga, dia buat apa? Allah bagi satu kenikmatan di mana penghuninya itu bila dia balik daripada pasar saja, dia buat apa? Orang perempuan dia, isteri tengok, Masya Allah, suamiku handsome sangat-sangat, lagi handsome daripada sebelumnya. Allahu Akbar. Biasa kita kalau pergi pasar apa semua kotor, bau busuk ni tak. Tapi kat suami dia pula tengok isterinya semakin cantik, semakin lawa bila kena dengan angin yang ada di syurga itu. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tengok betapa indahnya dan juga balasan-balasan bagi orang-orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, antaranya yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan itu kita tengok lagi di sini bahawa syurga ini adalah bagi orang-orang yang diampunkan oleh Allah SWT. Jadi itu saja untuk tazkirah kita pada hari ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.